Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk RPT pada minggu ini, kita akan masuk tajuk baru iaitu kepentingan tenaga boleh baharu. Objektif pembelajaran, murid akan dapat menyatakan kepentingan tenaga boleh baharu dan menyatakan kesan jika tiada tenaga boleh baharu. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 24 dan 25. Okey, kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu sebelum ni. Tenaga boleh baharu merupakan tenaga yang boleh dijana daripada sumber semula jadi secara berterusan. Kita boleh jana tenaga daripada sumber semula jadi sepanjang masa secara berterusan. Tidak akan habis. Itu tenaga boleh baharu. Okey, antara contoh sumber tenaga baharu ada 6. Yang pertama, matahari. Tenaga matahari juga dikenali sebagai tenaga solar. Tenaga ini boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Kalau tenaga elektrik, kita nak dapatkan tenaga elektrik daripada matahari, kita kena guna panel solar. Daripada panel solar ni, dia akan ambil tenaga matahari tu ditukarkan kepada tenaga elektrik. Contohnya kereta solar. Kalau dalam projek RVT kita akan belajar nanti bagaimana untuk menghasilkan kereta solar. Ada panel solar, ada enjin kereta, ada motor kereta. Kita boleh gerakkan kereta tu hanya menggunakan tenaga solar sahaja, tenaga matahari sahaja. Okey, yang kedua adalah angin. Sumber tenaga boleh baharu angin ni, kita boleh ambil kekuatan angin untuk menggerakkan kincir angin supaya menghasilkan elektrik. Daripada angin yang kuat tu akan menggerakkan kincir angin dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang ketiga adalah geoterma. Geoterma ni merupakan tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga ni adalah tenaga haba yang menghasilkan wap atau steam yang panas. Daripada wap atau steam yang panas ni, dia akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Turbin ni sama juga dalam kincir angin. Dalam kincir angin pun ada turbin juga. Bila geoterma, tenaga daripada geoterma ni, tenaga daripada air panas dan wap panas ni, dia akan menggerakkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang keempat adalah air. Okey, air ni contoh yang paling mudah adalah empangan. Kalau kamu tengok dekat empangan, tu adalah sumber tenaga boleh baharu air yang menggunakan empangan untuk menukarkan tenaga daripada air itu kepada tenaga elektrik. Sama juga seperti geoterma dan kincir angin, dia menggunakan turbin. Air daripada empangan tu bila dilepaskan, dia akan melalui turbin, menggerakkan turbin lalu menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang kelima adalah biojisim. Biojisim ni digunakan untuk menghasilkan bahan api untuk menghasilkan tenaga. Tak kisahlah tenaga haba ke, tenaga elektrik ke, dia menggunakan biojisim. Okey, yang last sekali adalah ombak. Yang keenam adalah ombak. Di mana kamu boleh jumpa ombak ni di tepi pantai. Okey, ombak ni kita boleh hasilkan tenaga dengan cara kekuatan ombak tu akan menggerakkan turbin yang ada di stesen jana kuasa di tepi pantai dan menghasilkan tenaga elektrik. Sama juga seperti empangan, seperti kincir angin, seperti geoterma, dia menggunakan turbin. Kekuatan daripada ombak ni akan menggerakkan turbin lalu menghasilkan tenaga elektrik. Sama seperti domino di tepi tayar basikal. Kalau kamu ada basikal yang ada dinamo, biasanya basikal lama lah, basikal sekarang dah guna bateri. Kalau basikal lama, dia akan guna dinamo yang dilekatkan di tepi tayar. Bila tayar bergerak, lampu yang berhubung dengan dinamo tu dia akan mengeluarkan cahaya. Tu merupakan salah satu prinsip yang sama dengan turbin. Bila dinamo tu bergerak, sama seperti turbin yang berputar,
dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Tajuk untuk minggu ini adalah kepentingan tenaga boleh baharu. Minggu ini kita akan belajar kenapa pentingnya menggunakan tenaga boleh baharu. Yang pertama, kepentingan dia mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Apa itu penggunaan tenaga tidak boleh baharu? Tenaga tidak boleh baharu ni seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Petroleum tu minyak kereta lah, petrol. Jadi minyak kereta ni kalau kita guna selalu, dia akan habis, lama kelamaan akan habis. Jadi untuk mengurangkan penggunaan petroleum tu, kita boleh menggunakan tenaga boleh baharu. Seperti kincir angin, seperti ombak yang menghasilkan elektrik. Jadi kita guna elektrik sebagai pengganti petroleum. Petroleum lama kelamaan habis. Jadi kita tak nak benda tu habis, kita guna tenaga boleh baharu. Kepentingan dia mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Yang kedua adalah mengurangkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni dia terjadi apabila kita menggunakan bahan api fosil, macam petroleum, gas deodoran, pembakaran kilang. Bila gas-gas daripada petroleum, daripada spray deodoran, daripada kilang, dia akan menghasilkan satu lapisan di atmosfera bumi yang menyebabkan suhu daripada matahari masuk, dia terhalang dengan lapisan tu. Jadi suhu yang masuk tak dapat keluar. Jadi suhu bumi akan meningkat. Tu kesan rumah hijau. Jadi kita tak nak benda tu berlaku yang terjadi akibat daripada penggunaan bahan api fosil tu. Jadi kita kena ganti penggunaan bahan api fosil tu dengan tenaga boleh baharu. Macam matahari, air, angin dan ombak tadi yang telah kita bincangkan tadi, supaya kesan rumah hijau tak terjadi lagi. Jadi kepentingan yang kedua adalah mengurangkan kesan rumah hijau. Yang ketiga adalah memberikan udara yang lebih bersih. Kepentingan tenaga boleh baharu yang ketiga adalah memberikan udara yang lebih bersih. Kalau bila kita menggunakan tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu tadi, dia akan menghasilkan pencemaran udara. Jadi kita tak nak pencemaran udara, kita guna tenaga boleh baharu. Jadi kepentingan yang ketiga adalah memberikan udara yang lebih bersih. Memberikan udara yang lebih bersih bila kita tidak guna lagi bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan sebagainya. Yang keempat adalah menjana peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ni terhasil apabila kita buat empangan contohnya. Bila kita nak hasilkan tenaga boleh baharu daripada air, kita perlu bina empangan. Jadi untuk bina empangan tu, kita perlukan jurutera, kita perlukan tukang buat, kita perlukan pekerja untuk menyelia empangan tu. Jadi bila kita bina empangan untuk hasilkan tenaga boleh baharu, kita boleh membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. Bila kita hasilkan stesen-stesen jana kuasa bagi tenaga boleh baharu ni, dia akan mewujudkan pelbagai jenis peluang pekerjaan. Itu adalah kepentingan tenaga boleh baharu yang keempat, iaitu menjana peluang pekerjaan. Semua sekali kat sini ada 4 kepentingan tenaga boleh baharu. Tajuk yang kedua adalah kesan jika tiada tenaga boleh baharu. Apa yang terjadi jika tiada tenaga boleh baharu? Kita hanya menggunakan tenaga tidak boleh baharu je. Sebagai contoh, kita hanya menggunakan petroleum sahaja untuk minyak kereta. Jadi apa akan jadi? Kesan yang pertama adalah suhu bumi akan meningkat. Bila kita guna petroleum, kita guna diesel, kita kilang-kilang buat pembakaran
asap-asap daripada kilang, gas-gas yang dikeluarkan oleh kilang akan menyebabkan kesan rumah hijau tadi. Jadi suhu bumi akan meningkat. Kesan yang kedua adalah tenaga tidak boleh baharu akan habis. Contohnya petroleum. Contohnya petroleum untuk kereta. Kita pakai kereta menggunakan minyak petrol kan. Bila kita sentiasa guna, lama kelamaan akan habis. Jadi kereta tu tak boleh pakai lah. Jadi kita nak kurangkan penggunaan petroleum tu, kita kena guna tenaga boleh baharu. Kita guna kereta elektrik. Jadi petroleum tu kita boleh kurangkan supaya kita boleh pakai lebih lama. Kesan jika tiada tenaga baharu yang ketiga adalah kemusnahan alam semula jadi semakin teruk. Contohnya kalau hutan, kita ambil pokok tu untuk jadikan sebagai bahan bakar, lama kelamaan pokok tak ada, akan menyebabkan kemusnahan alam semula jadi. Tak ada pokok, bila hujan akan terjadinya bencana alam, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kesan jika tiada tenaga baharu akan membuatkan kemusnahan alam semula jadi semakin teruk. Yang keempat, mencetuskan bencana alam. Cikgu dah cakap tadi, bila kemusnahan alam semula jadi semakin teruk, seterusnya akan membuatkan bencana alam terjadi, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Kesan jika tiada tenaga baharu yang terakhir adalah terjadinya pencemaran udara, pencemaran alam sekitar. Jadi untuk mengelakkan kesan-kesan ni daripada berlaku, kita kena guna tenaga boleh baharu, tenaga angin, tenaga air, tenaga ombak. Penggunaan tenaga boleh baharu ni akan membuatkan bumi kita lebih sihat, lebih selamat untuk didiami. Kesimpulan daripada pembelajaran kita pada minggu ini, kepentingan tenaga boleh baharu ada 4. Yang pertama, boleh kurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Sebagai contoh petroleum lah, cikgu ulang benda yang sama, petroleum. Kita boleh kurangkan penggunaan petroleum tu, supaya petroleum tu tidak cepat habis. Kita boleh gantikan dengan penggunaan kenderaan elektrik dan sebagainya. Yang kedua, kurangkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni, macam cikgu cakap tadi, membuatkan bumi kita panas, suhu meningkat. Kita tak nak suhu bumi meningkat, jadi kita kena guna tenaga boleh baharu. Yang ketiga, udara bersih. Bila kita guna tenaga boleh baharu, tiada pencemaran, udara lebih bersih. Yang keempat, jana pekerjaan. Bila kita buat stesen jana kuasa bagi tenaga boleh baharu ni, ia akan mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak. Kesimpulan bagi kesan pula, jika tiada tenaga boleh baharu, yang paling penting banyak-banyak tadi adalah pencemaran dan kerosakan bumi. Kalau kita tengok tadi, suhu bumi meningkat, kemusnahan alam semula jadi, bencana alam, tu semua membawa kepada pencemaran alam sekitar dan kerosakan kepada bumi. Tu kesan jika tiada tenaga boleh baharu. Jadi cikgu tekankan kat sini, kita perlu guna tenaga boleh baharu. Barulah bumi kita lebih sihat untuk didiami dan bumi kita lebih panjang jangka hayatnya. Untuk latihan, cikgu nak kamu salin nota berkaitan kepentingan tenaga boleh baharu seperti yang ada di dalam buku teks muka surat 24 dan 25. Cikgu nak kamu buat nota ni dalam bentuk peta minda buih ataupun bubble map, seperti contoh di paparan ini.
Okey, sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi di pembelajaran yang seterusnya.